Bismillahirrahmanirrahim. Testing 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratal mustaqim. Tinggal pula satu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ikhwanana? Hal antum bi khairin insyaallah. La'allakum da'iman fi sihatil jayyidah insyaallah. Wa ana alhamdulillah ala ma yuram bishaklin jayyid wa fi halatin sihah alhamdulillah. Wa antum kaif? Hal antum bi khair? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ukhti Halimah. Hal anti bi khair ya ukhti Halimah? Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. فإن شاء الله في هذا الصباح نحن سندرس الكلام كلام اللغة العربية حتى نستطيع أن نفهم كلام الله. Jadi insya-Allah pada pagi ini bersama dengan saya kita belajar percakapan bahasa Arab. Mudah-mudahan melalui pembelajaran percakapan bahasa Arab ini kita bolehlah dapat peningkatan memahami makna-makna Al-Quran. Bagaimana boleh begitu? Bagi mereka-mereka yang first time datang, saya bagi penerangan semudah. Mempelajari percakapan ini adalah satu perkara yang sangat-sangat basic dan juga yang paling utama. Kerana percakapan itu kita boleh tahu gaya bahasa satu dia bukan satu orang, satu panggil apa nama? Satu bahasa lah macam tu. Okey, satu bahasa yang digunakan. Kan? Jadi contoh macam kalam Allah Ta'ala, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab dan bahasa Arab ada uslub, cara penyampaian dia yang tersendiri. Yang tak sama dengan gaya bahasa, cara penyampaian, percakapan bahasa Melayu. Faham? Tengoklah bahasa Melayu, subjek dia mesti dekat depan sekali sebagai contoh. Adapun bahasa Arab, kadang-kadang subjek dia boleh di bahagian yang kedua. Telah datang Zaid, contoh. Sedang makan saya. Sedang makan saya, apa itu? Kan? Nampak tak? Ini saya sedang makan. Contoh. Itu adalah contoh penggunaan uslub bahasa Arab yang berbeza dengan bahasa Melayu. Jadi kita belajar percakapan supaya nak membiasakan diri kita dengan kalamul Arabi. Ayuh. Nuridu an nata'awwad. Tamam. Nuridu an nata'awwad bi kalamin Arabiyyin hatta nastati'a an nafhama kalam Allah Ta'ala walau kana basitan. Kita nak cuba mempelajari supaya dapat terbiasa dengan percakapan Arab sehingga kita boleh fahamlah kalam Allah Ta'ala insya-Allah meskipun sedikit, meskipun perkara-perkara yang simple. Dan perkara-perkara yang simple tu pun dah sangat-sangat kita syukuri. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita akan ada alasan untuk kita jawab di hadapan Allah Ta'ala berkenaan dengan umur,
Kan, masa di hari akhirat nanti kita akan ditanya tentang umur kita, di mana kita habiskan. Dan kalau kita tak ada alasan untuk panggil apa nama, ada Al-Quran, kita baca, tapi kenapa kita tak faham? Alhamdulillah kita duduk majlis hari ini, panggil apa nama, majlis mempelajari, belajar faham Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab yang apa nama, disediakan oleh Pusat Tahfiz At-Taqwa. Semoga Allah bagi banyak kebaikan kepada mereka. Dan menjadi sebab untuk kita panggil apa nama, alasan di hadapan Allah Ta'ala. Saya belajar setiap minggu, hari Ahad, 8 pagi. Dengan Ustaz Indallah, belajar bahasa Arab. Aywa, untuk faham kalammu ya. Okey, jadi siapa-siapa yang baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi jangan lupa untuk like, follow dan juga sharekan kelas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan banyak lagi mereka yang tak tahu tentang kelas ni boleh tahu insya-Allah. Yallah. Um, kita teruskan dengan unit kedua, bahagian al-usratu, kan? Muka surat 36. Tamam, muka surat 36. Iftahu ya ikhwanana as-safhah sittah wa salasun. Iftah safhah sittah wa salasin. Yallah, hal fatahtum? Dah buka dah? Naam, sebelum kita mulakan insya-Allah, um, macam mana eh? Kalau sahabat-sahabat tengok apa nama, kalau nampak saya minum tu kan, saya harap sahabat-sahabat tak panggil apa nama, tersalah faham, sebab saya rasa bila tengok dekat skrin sepertinya pakai tangan kiri. Padahal yang ni adalah tangan kanan saya, sebab mungkin dia apa panggil, mirrorkan ke, kan. Jadi harap itu penjelasan lah. Okey, bismillah. Jadi minum pakai dua tangan lebih lebih selamat. Takut nanti, apa Ustaz minum tangan kiri? Itu tangan kanan saya. Okey, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwanana, sebelum kita mulakan muka surat 36, uridu an as'alakum soalan. Saya nak tanya sahabat-sahabat soalan. Fi suratil yamin, tamam, di gambar sebelah kanan, fi suratil yamin, ma hadhihi surah? Tamam. Fi ra'yikum ya ukhti Halimah, fi ra'yikum ya ukhti Rahaini, wa fi ra'yikum ya ikhwanana al-ukhra. Fi suratil yamin, ma hadhihi surah? Dia nampak macam ada orang pegang buku, yujad wahid yahmil alkitab, wa yatabassam, dan ini perempuan juga, wa hadhihi imra'atun aidan, wa yanzuru wa tanzuru ila kalimah madha hadha al-arabiyyatu baina yaday. Aywa. Ma ra'yukum? Wa hadhihi al-kalimat aidan al-arabiyyatu baina yaday ala al-lawhah. Perkataan al-arabiyyatu baina yaday yang kecil ni, yang sahabat-sahabat mungkin tak nampak, dekat papan hijau ni. Papan tulis. Nah, ma hadhihi surah? Gambar apa ni? Boleh jawab di ruangan komen. InsyaAllah bagi yang tahu. Bagi yang tak tahu, biarlah Ustaz tolong jawabkan. Naam. Hadhihi ya ikhwanana fi suratil yamin. Di sebelah kiri kanan kita ni gambar apa ni? Gambar guru. Kalau guru perempuan, bahasa Arabnya macam mana? Muallimatun. Tamam. Muallimatun. Apa makna muallimatun? Muallimatun ialah guru. Kan? Muallimatun ialah guru. Tamam, jayid. Al-an, siapa yang belum ataupun first time masuk kelas kita, belum tahu tentang perkataan muallimatun, marilah kita baca sama-sama. Muallimatun, muallimatun, guru perempuan. Muallimatun, guru perempuan. Aywa. Al-an ya ikhwanana, ma as-suratu fi yasar. Ma hiya as-suratu fil yasar? Naam.
Ma ra'yukum ya ikhwanana? Wa ma ra'yuki ya ukhti Halimah? Ma ra'yuki ya ukhti Raihani? Na'am, ma ra'yukum ya ikhwanana? Maksudnya ukhta. Tamam. هذه الصورة ما هذه الصورة dia أنا أنظر إلى هذه الصورة هذا صورة رجل betul dia gambar lelaki. Tapi rasanya yang macam mana? Sebab bahagian yang kita belajar adalah al-usrah. Bahagian yang kita belajar adalah al-usrah, keluarga. Jadi cuba bagi tahu bahagian keluarga dia ni yang mana satu? Dia ada beberapa panggil apa nama kemungkinan. Boleh jadi bapa. Saya tak tahu sahabat ingat tak perkataan bapa bahasa Arabnya lah. Pakcik, atuk. Bagi tahu salah satu tersebut dalam bahasa Arab. Ana uridu fi lughatil arabiyyah. Okey, kalau tak tahu bapa bahasa Arab hadhihi suratu ab, aywa, itu bapa. Kalau pakcik, macam mana nak sebut pakcik? Biar saya tuliskan hadhihi suratu ab. Jayyid, ab ialah bapa. Ab. Ab. Ab ialah bapa. Tu untuk bapa. Kalau pakcik macam mana pakcik? Ab ialah bapa. Tamam. Kalau pakcik? Si. Barakallahu fikum wa iyaki ya ukhti Zainab. Kalau pakcik kita lihat dia adalah Ain Mim. Macam mana Ain? Ain Amun. Yang tadi tu Abun. Amun. Okey, ini pakcik Amun. Kalau atuk? Man yatadhakkar ma ma'na atuk bil lughatil arabiyyah? Atuk. Wah, datuk. Atuk pula silap. Amun pakcik lah. Yang saya nak tadi jawapan bahasa Arab untuk atuk. Naam. Kaifa atuk bil lughatil arabiyyah? Ikhwanan. Jaddun. Betul tu. Siapa yang jawab jaddun? Ahsantum. Jaddun ialah atuk. Okey, bagi yang first time. Yallah. Nuridu an nuhawil an naqra. Jadi kita nak cuba untuk baca dan juga cuba untuk ingat. Jadi yang baru-baru tu kan, jangan lupa untuk tulislah perkataan-perkataan ni. Sebab unit 2 ni kita akan stick, kita akan kekal dalam bahagian ni, penggunaannya. Bapa, pakcik, atuk dan sebagainya. Kan? Sebab kita belajar bahagian keluarga. Jadi mari kita baca sama-sama insya-Allah. Yang lama-lama pun kita baca lagi biar tambah ingat. Jaddun, 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 atuk. Jaddun, 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 atuk. Jaddun, 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 atuk. Bagi yang di rumah, kalau tak sebut, rugilah. Sebut sampai telinga tu dengar. Tamam? Abun, 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 bapa. Abun, 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 bapa. Abun, 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 bapa. Ammun, 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 pakcik. Ammun, 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 pakcik. Ammun, 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 pakcik. Aywa. Dapat insya-Allah. Yang tak dapat boleh ulang kaji lagi nanti dalam video ulangan. Okey. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Al-an. Hadhihi surah, ma hadhihi surah ya ikhwanana. Gambar ni. Apa gambar ini wahai sahabat-sahabat sekalian? Naam. Hadhihi suratul jaddun. Jayyid ya ukhti Zainab. Ahsanti. Masya-Allah. Naam, al-an hadhihi surah allati dairatuha humra. Yang mana bulatan yang warna merah ni, ma hadhihi surah. Gambar apakah ini? Simple dia gambar masjid ustaz. Betul tu. Hadhihi suratul masjid. Tak ada perbezaan dari segi bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Masjid ialah masjid. Wa hadhihi surah, ma hadhihi surah. Untuk yang ini,
التي دائرتها حمراء. ما هذه السورة؟ حمراء. حمراء. Hmm. Jadi imra'ah perempuan. Jadi untuk orang dalam dari segi keluarga, dia pun boleh jadi 3 bahagian juga. Okey, boleh jadi ibu, boleh jadi apa lagi? Makcik, boleh jadi uh, nenek kan? Ayuh. Jadi mention kan nenek bahasa Arab apa yang sahabat-sahabat ingat. Makcik yang bahasa Arab apa yang sahabat-sahabat ingat. Apa lagi? Ibu bahasa Arab apa yang sahabat-sahabat telah ingat. هذه سورة المسجد. أحسنت يا أختي حليمة. جميل جدا. نعم. Hmm, Kita start daripada kalau ibu. Macam mana nak sebut ibu dalam bahasa Arab? فنقول sudah disebutkan. Macam mana sebut ibu dalam bahasa Arab? Naam, ibu kalau tadi abun bapa, ibu ialah ummun. Tamam? Ummun. Okey, jom kita terus baca. Ummun, 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 ibu. Ummun, 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 ibu. Kalau makcik, hadihi suratu ummi. Okey, kalau ummi itu ialah ibu saya. Aywa, adakah ini gambar ni gambar ibu awak? Tidak, ini gambar ibu. Okey, hadihi suratu ummin. Okey, hadihi suratu jaddah. Cik Puan Halimah dah bagi tahu jaddah ialah nenek. Tamam. Jaddatun. Kita letak jaddatun di bawah ni. Jaddatun. Jaddatun. Naam, jaddatun. Jaddatun ialah nenek. Okay, jom kita cuba baca sama-sama juga. Jaddatun, 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 nenek. Jaddatun, 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 nenek. Okey, bagi yang first time jangan lupa untuk tulis. Ada tulis tak? Rugi nanti. Minggu depan tanya terlupa. Okey. Jadi kelas kita bersiri. Jadi yang tertinggal-tertinggal tu boleh tengoklah dalam YouTube Pusat Tahfiz At-Taqwa. Mereka ada sediakanlah siri daripada pertama sampailah sekarang. Okey. Kemudian makcik, bagaimana dengan makcik? Okey, tadi pakcik ammun atau jaddun. Jadi kalau nak jadikan dia perempuan tambah saja ta marbutah. Kan? Jadi kalaulah tadi pakcik ammun, kalau makcik jadilah dia mana mim? Ammatun. Ayuh. Ammatun. Jom sebut sama-sama. Ammatun, 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 makcik. Ammatun, 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 makcik. Ayuh. Santum ya ikhwanana. Jayyid jiddan. Ayuh. Jadi sahabat-sahabat boleh sertai dalam kelas kita. Boleh sebutkan juga di dalam ruangan komen. Tidak menjadi masalah. Okey, yang terakhir ni. Kita tengok gambar yang terakhir. Al-suratul al-akhirah. Ya ikhwanana, ma hadihi surah. As-suratul akhirah. Ma hadihi surah ya ikhwanana. Lihat yang mana kemahiran sahabat-sahabat sekalian. Oh, Ustaz, itu gambar tandas. Tapi tandas bahasa Arab apa? Sempat lagi kalau nak Google. Tandas bahasa Arab apa? Bagi yang selalu tengok Google. Nah, tandas start dengan huruf H. Baca dia macam mana tu? Tandas huruf H. Okey, kita buat. Jadi siapa yang sebut ataupun bagi tahu di dalam ruangan komen sebiji macam Ustaz tulis ni, betul lah. Hammamun. 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 Bilik air. Okey. Jadi sahabat-sahabat yang first time, jom kita cuba baca sama-sama dan ingat perkataan ini. Hammamun, hammamun, hammamun,
bilik air. Hammamun, 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 bilik air. Aywa, tertinggal alif saja tadi. Masya Allah, bagus. Hadihi suratu hammam. Aywa, hadihi suratu hammam. الأول هذه سورة المسجد والثاني هذه سورة جد جدة أو سورة عمة أو سورة أم والآخر سورة الحمام والآخر سورة الحمام. أيوة, dapat insyaAllah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Naam, kita ada latihan yang Ustaz nak sahabat-sahabat ingat ataupun Ustaz nak tengok sama ada sahabat-sahabat ingat ataupun tidak. Boleh tak kalau Ustaz buat ayat begini? Jaddatun, jaddatun taqra'ul Qur'an. Ustaz ni buat yang paling simple lah. Fi al-bait. Okey. Betul tak ayat Ustaz ni jaddatun fil baiti? Sahabat-sahabat tulis dalam ruangan komen betul atau salah sahaja. Yang maksud dia ialah, sahabat pun bagi tahu maksud dia. Apa makna jaddatun fil baiti? Kemudian bagi tahu adakah ayat ini betul ataupun ayat ini salah. Sebab siapa yang sertai kelas pada minggu lepas dan sudah buat ulang kaji, hadha atau hadihi ustaz. Kalau perempuan kita guna hadihi. Okey? Kalau perempuan kita guna hadihi. Contoh macam ini gambar. So benda yang kita tunjukkan tadi tu kan gambar. Jadi kalaulah gambar tu perempuan, as-surah. Surah kan ada tambah rambutan, jadi kita guna hadihi. Hadihi surah tu apa? Cik Puan Halimah kata betul. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Ukti Zainab. Nenek dalam rumah. Betul, nenek dalam rumah. Ayat ni betul atau salah? Dari segi nahunya yang saya pernah ajarkan pada kelas minggu lepas. Yang tak ingat tak apa, tak ada masalah. Hari ni kita nak ingatkan juga. Cik Puan Radin kata betul. Yang lain ni, nenek dalam rumah itu. Okey, siapa kata betul lagi? Man yaqul anna hadhihi al-jumlah sahihah. Man yurid an yaqul anna hadhihi al-jumlah sahihatun. Okey, secara hakikatnya sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi, betul sahabat-sahabat kata jaddatun fil baiti ialah nenek di dalam rumah. Okey. Dan dari segi ayat dia ni ada kesilapan. Maaf, ada kesilapan. Kesilapan di mana? Dia Ustaz bagi tahu. Kesilapan dekat depan sekali. Siapa yang ingat maklumat minggu lepas? Siapa yang ingat maklumat minggu lepas? Siapa yang ingat maklumat minggu lepas? Okey, jom kita lihat. Baca sama-sama sahabat sekalian. Kalau kata nama. Faham? Kalau kata nama. Di awal ayat. Kena bagi alif dan lam. Ayat ni tak adalah semua kata nama. Okey, tapi Ustaz just letakkan secara umumnya. Dan tak nak terlalu panggil apa nama. Terlalu dalam gitu. Supaya nanti orang tak pening. Bagi yang paling simple. Sebab kata nama ni dia ada jenis kata nama dia yang saya maksudkan. Dia tak adalah sempurna. Tapi dia just supaya dapat faham. Bagi-bagi yang dah, bagi mereka yang dah belajar nahu lebih dalam. Apa yang saya bagi tahu ini adalah untuk mereka yang sangat-sangat basic.
Okey, yang betul-betul tak tahu nahu ataupun takut dengan nahu. Sebab nahu susah. Tapi saya cuba mempermudahkan. Jadi cuba ingat yang ni, kalau kata nama di awal ayat kena bagi alif dan lam. Okey, kenapa dengan ayat tadi? Okay, jaddatun. Perkataan ni, dia dekat awal ayat tak? Ni ayat kan? Satu ayat. Jaddatun fil baiti. Adakah jaddatun di awal ayat? Di awal ayat. Tapi sini ada alif lam. La yujad. Jadi yang betulnya bagaimana? Yang betul dia adalah al-jaddatu fil baiti. Al-jaddatu fil baiti. Al-jaddatu fil baiti. Sebenarnya boleh nak bagi tanwin, tak ada masalah. Tapi bukan susunan yang begini. Sebab itulah kita kata pembelajaran bahasa ataupun percakapan ni penting. Supaya kita tahu uslubul Arab, macam mana mereka sebut. Jadi kalau di awal ayat adanya alif lam, al-jaddatu fil baiti. Bukannya jaddatun fil baiti. Boleh nak guna jaddatun tapi bukan susunan begitu. Tapi bukan sekarang lah cerita dia. Sebab siapa yang belajar lebih dalam boleh guna jaddatun tapi bukan al-jaddatu di awal ayat. Dia kena di belakang. Contoh fil baiti jaddatun. Tamam, okey. Itu untuk nahunya. Sahabat-sahabat yang tak tahu tentang maklumat ni, tulis dalam buku ataupun tak sempat nak screenshot sekarang sebab kita nak skip bahagian ni. Kalau kata nama di awal ayat kena bagi alif lam. Tamam. Hal fahimtum? Aiyah. Jadi yang kata betul tu betul. Betul maknanya tapi kurang tepat maklumatnya. Yang ni betul. Tak apa. Salah tak apa. Yang penting sahabat-sahabat berani cuba. Yang penting cuba tau. Ada 14 orang dalam ni. 14-14 tu kena cuba insya-Allah. Tamam? Sama-sama. Yallah. Yang kedua, kita nak uji lagi maklumat yang diceritakan pada minggu lepas. Sama ada sahabat-sahabat ingat ataupun tidak. Jadi kita nak uji. Okey. Contoh. Ustaz nak tanya, betul ke kalau Ustaz buat macam ni? Al-muallimatu ka. Yang maksud dia adalah guru perempuan kamu. Al-muallimatu ka. Siapa kata ayat ni betul? Kenapa dia tak keluar? Ni. Al-muallimatu ka. Adakah ayat ni betul? Al-muallimatu ka. Man ya'rif al-muallimatu ka? Maksud dia guru perempuan kamu. Betul ke ayat ni al-muallimatu ka? Al-muallimatu ka. Al-muallimatu ka. Hal hadhihi jumlah sahihah atau khata'? Ya ikhwanana, ana la a'rif, ana as'alukum. Saya tak tahu. Saya tanya kamu semua. Qalu la. Ukhti Halimah kata la. Ukhti Radin kata la. Ukhti Zainab aidan kata la. Limadha la? Kenapa tidak? Akhrazi aidan, ukhti Razi atau Akhrazi aidan qala la. Limadha la ya ikhwanana? Kenapa tidak? Kenapa yang ni salah? Kalau kata nama bersambung dengan dhamir jangan letak alif lam. Ya ukhti Halimah, masya-Allah. Ma ajmala kalamiki. Ma ajmala kalamuki. Aiyah. Bagus sekali kata-kata ukhti Halimah. Dia ingat apa maklumat yang kita ajar pada kelas kemarin. Kalau kata nama sahabat-sahabat yang first time ataupun tak ingat ataupun terlupa, mari kita baca sama-sama. Sebab ada domain. Betul tu. Kalau kata nama bersambung dengan domir. Ini kata ganti nama. Jangan letak alif lam. Kalau kata nama
bersambung dengan dhamir. Kata ganti nama jangan letak alif lam. Jadi contohnya al-auladuka salah. Yang betul auladuka. Okey, dapat insya-Allah. Jadi yang betulnya macam mana ni? Jadi yang betulnya buang saja alif lam. Jadilah dia muallimatuka. Guru perempuan kamu muallimatuka. Okey. Naam. Yang terakhir, kita cuba buat latihan ini lagi sekali. Macam mana kita nak sebut guru perempuan dia, guru perempuan kamu, guru perempuan saya dan guru perempuan kami. Okey, kita nak cuba latih tasrifkan dia. Ayuh, cuba sahabat-sahabat buat. Guru perempuan dia bagaimana sebutannya? Guru perempuan kamu, saya dan kami. Saya bagi 1 minit. Silakan. Boleh cuba. Boleh cuba. Wah, kalau macam Cik Puan Radin Tuminah, itu adalah penjelasan paling tepat lah. Dan bagi yang belajar tahu lebih dalam, penjelasan dia sebab ada 2 isim ma'rifah. Alif lam itu sudah ma'rifah dan juga dhamir itu sudah ma'rifah. Jadi tidak boleh dalam satu perkataan itu 2 ma'rifah. Tapi itulah, yang ma'rifah-ma'rifah ni bukan semua orang tahu. Perkataan ma'rifah tu sendiri perlu diterangkan apa yang dimaksudkan dengan ma'rifah. Kan? Lepas tu syarat-syarat ma'rifah. Okey? Dan begitulah cerita dia. Okey, macam tadi tu untuk betul-betul pemula. Maklumat tadi tu untuk betul-betul orang yang first time. Yallah, siapa yang dah buat? Muallimah dia, muallimah kamu, muallimah saya, muallimah kami. Tak ada pun dalam ruangan komen. Nah, kalau tak ada biar ustaz tolong. Okey. Jadi kalau kita nak kata muallimah dia ataupun guru perempuan dia, kan? Kita sebut macam mana? Kita sebut muallimah tuhu mana dia ni? Muallimah tuhu. Okey. Muallimah tuhu. Kalau kita nak kata guru perempuan kamu, tukar saja muallimah tuhu kepada mana ni? Muallimatuka. Kalau saya muallimah tambah ya. Kalau kami tambah na, jadikan dia muallimatuna. Okey, bagi yang first time, mari kita baca sama-sama. Muallimatuhu, guru perempuan dia. Muallimatuka, guru perempuan kamu. Muallimati, guru perempuan saya. Muallimatuna, guru perempuan kami. Aywa, ya ukhti Radin Tumina, ahsanti. Wa ya ukhti Zainab, jayyid jiddan. Yang lain-lain, kalau tak sempat nak tulis, sebut. Sebut dalam live ni. Muallimatuhu, guru perempuan dia. Muallimatuka, guru perempuan kamu. Muallimati, guru perempuan saya. Muallimatuna, guru perempuan kami. Saya ulang-ulang kali bahagian ini supaya sahabat-sahabat tidak tertukar-tukar dengan yang ini sebagai apa panggil macam kepemilikan lah lebih kurang. Ini guru perempuan saya. Ini guru perempuan milik saya. Ini kalau maksud milik tu ni, contohnya Kolami, pen saya. Ini saya memiliki pen inilah. Begitu. Tamam? Okey, jadi sekarang ni sahabat-sahabat kena cuba buat sendiri. Adakah guru perempuan kamu di sekolah?
cuba buat ayat bahasa Arab. Adakah guru perempuan kamu di sekolah? Sahabat-sahabat ingat ataupun tidak, inilah dia ujian dia. Adakah guru perempuan kamu di sekolah? Adakah siapa yang tak tahu bahasa Arab dia adalah hal. Okey, hal adakah? Guru perempuan kamu baru kita sebut tadi muallimatuhu dia, muallimatuka kamu, muallimati saya, muallimatuna kami. Jadi macam mana nak kata guru perempuan kamu tu? Al muallima macam mana tadi? Muallimatuka. Tamam. Hal muallimatuka di sekolah. Di sekolah bahasa Arabnya bagaimana sahabat sekalian? Hal muallimatuhu fil madrasah. Hal muallimatuka fil maktab. Aywa, ada yang tertukar-tukar. Okey, jawapan yang betul adalah muallimatuka fi al madrasah. Aywa. Madrasah ialah sekolah. Kalau maktab ialah office. Kalaulah muallimatuhu, okey, siapa yang kata hu tadi tu, itu ialah dia. Tamam, Ustaz suka orang yang berani mencuba. Sebab orang yang berani mencuba tu sebenarnya dia sedang usahakan untuk belajar daripada kesilapan. Jadi kalau kita tak cuba, kita tak tahu mana kita silap ataupun tersilap faham. Jadi mereka yang berani mencuba tu sangat-sangat Ustaz sukalah. Sebab bukan semua yang apa berani. Tapi yang belum berani tu kita akan cuba insya-Allah juga untuk jadi lebih berani pada akan datang. Ataupun mereka tu sudah memang betul-betul tahulah. So dia tak ada rasa macam panggil apa nama, tak apa. Saya cuma dengar sahaja. Saya cuma nak ulang kaji dari pendengaran. Okey juga, tak ada masalah. Tapi tu kalau yang betul-betul dah mantap. Tapi kalau yang belum mantap, tulis. Tak dapat tulis bahasa Arab Ustaz, tulislah bahasa Melayu dia pun dah boleh. Sebab ni dalam live. Tapi kalau Ustaz minta, kalau dalam tulis tu, bahasa Arab dia, okey? Jadi betul. Hal muallimatuka fil madrasah. Hal muallimatuka fil madrasah. Jayid. Adakah guru perempuan kamu di sekolah? Contohlah kan, kita jadikan ni percakapan kita pada satu orang. Hal muallimatuka fil madrasah. Kita nak cakap, ya, guru perempuan saya di sekolah. Macam mana tu nak sebut? Ya, guru perempuan saya di sekolah. Yang ni guru saya di sekolah. Cikgu saya dekat sekolah. Orang tanya, adakah cikgu kamu di sekolah? Dia kata, ya, cikgu saya di sekolah. Macam mana tu nak kata, ya, cikgu saya di sekolah. Cuba. Hawil. Kalau nak kata, macam mana copy paste? Kalau nak kata, nak kata apa? Kalau nak kata, ya, guru saya di sekolah. Macam mana nak sebut tu? Jadi kalau ya ialah na'am. Na'am. Betul. Na'am, ya. Guru saya. Kalau tadi muallimatuka ialah guru perempuan kamu. Kan? Jadi kalau guru perempuan saya, muallimati fil madrasah. Macam tu je. Na'am muallimati fil madrasah. Na'am muallimati fil madrasah. Na'am muallimati fil madrasah. Jayyid. Ahsantum jami'an. Bagus. Jadi begitulah lebih kurang penggunaan saya, kami kan. Sebab tu diulang-ulang banyak kali supaya sahabat-sahabat kita semua boleh ingat. Okey, sekarang kita masuk muka surat 36. Yang ni simple je. Sekejap je boleh habis. Lepas tu kita masuk latihan insya-Allah. At-tarakibu an-nahwiyah. Ahsanti ya ukhti Hazlina. Jayyid. Na'am muallimati fil madrasah. Muka surat 36. Jadi yang pertama at-tarakibun nahwiyah, pembinaan ayat, an-nahwiyah, contoh ataupun tata bahasa.
Okey, contoh ataupun tata bahasa. At-tadribul awwal, tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misalaini. Okey, latihan pertama, saling berganti soalan dan jawapan bersama kawan-kawan kamu atau kawan kamu seperti di dalam dua contoh. الآن يا إخواننا هنا معطف وهنا غرفة. هذه صورة معطف وهذه صورة غرفة. يعني معطف ialah kod, غرفة ialah bilik. Tamam. انظر مثال الأول, cuba lihat contoh yang pertama. أين المعطف؟ هذا هو المعطف. Ini untuk gambar pertama. Gambar kedua ataupun misal kedua, contoh kedua. أين الغرفة؟ هذه هي الغرفة. أيوة. Jadi soalan dia daripada sini dia tentang apa ni sebenarnya? Dia tentang pertanyaan di mana. Di mana satu benda ataupun di mana satu tempat, di mana satu orang contohnya. Okay, jadi kita nak cuba untuk latihkan pertanyaan sebegini bersama-sama. Okey, mari kita baca sama-sama lagi sekali. Biar Ustaz zoomkan. Hilang dah. Okey. Jom. Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'taf. Lagi sekali. Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'taf. Okey, sahabat-sahabat perlu hati-hati dengan hadha dan juga hadhihi. Sebab hadha hadhihi dia kata tunjuk. Jadi kata tunjuk ni nak kena tengok kalau lelaki kita guna kata tunjuk yang lelaki. Kalaulah benda yang ditunjuk itu perempuan, kita guna kata tunjuk perempuan. Macam tu lebih mudah. Cuba tengok di bawah. Aina al-ghurfah? Mana bilik? Hadhihi hiya al-ghurfah. Ini dia bilik. Tamam? Okey. Ustaz nak sahabat-sahabat sekalian cuba untuk aplikasikan dia pada gambar-gambar ini. Ustaz rasa Ustaz kena pergi ke tandas sebentar. Dan untuk ana uridu an adhhaba ila al-hammam qalilan wa atrukukum khamsata daqaiq. Dan saya meninggalkan sahabat-sahabat sekalian 5 minit. Okey, 5 minit. Show timer 5 minit. Dari sekarang. Cuba buat begitu untuk Ibn, untuk musalla, untuk masjid, hammam, surah, syajarah, nadhara, ibnah. Tulis dalam ruangan komen lebih baik. Okey, tak dapat tulis dalam ruangan komen, sebutkan. Contoh, aina ibnun? Hadha huwa ibnun. Aina surah? Hadihi hiya surah. Kan seperti mana di dalam contoh ni. Ainal mi'taf? Hadha huwal mi'taf. Ainal ghurfah? Hadihi hiyal ghurfah. Buat untuk ibn, musalla, masjid, hammam sampailah ibnah. Tamam. Yallah. Kita tambah lagi 1 minit. Bismillah. Tafadhal, tafadhal. Okey, minta maaf bagi Ustaz masa sekejap tau.
Bismillah. Kaifa? Sudah settle belum? Tak nampak pun ada orang tulis dalam komen. Ada lagi 3 minit. Boleh cuba insya-Allah. Alright. Siapa yang dah cuba bagus. Jom kita cuba sama-sama dengan ustaz, okey? Siapa yang belum cuba boleh tulis lagi, tak ada masalah. Siapa yang dah tahu semua dan dah cuba semua bagus. Okay. Minimize lah. Hazihi hiyal ibn. Okey. Sebelum kita mulakan, Ustaz nak ingatkan sahabat-sahabat sekalian, kata tunjuk macam hadza dengan hadhihi, dia perlu lihat perkataan yang ditunjuk itu. Okey, kata tunjuk perlu lihat perkataan yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk itu lelaki, kita guna hadza atau hadhihi. Tabaan hadza, mestilah hadza kan? Ayuh. Kalau yang ditunjuk itu perempuan, kita guna hadza atau hadhihi. Naam, kita guna hadhihi. Kan? Jadi yang tu kena hati-hatilah. Kalau salah tak apa. Macam Ustaz bagi tahu tadilah. Kalau kita tak tulis yang salah, kita tak tahu yang kita salah dekat mana. Kan? Ataupun kita salah faham dekat mana. Ataupun dah faham dah. Tapi sebabkan latihan, bertambahlah kami ataupun kita faham. Ahsanti ya ukhti Hamidah. Masya Allah, dia sudah buat semua sekali. Aina ibnun? Hadha huwa ibnun. Aywa. Aina musalla? Hadha huwa musalla. Betul. Aina masjid? Hadha masjid. Tinggal huwa pula. Aina hammam? Hadha huwa hammam. Ahsanti ya ukhti Hamidah. Okey, jadi sahabat-sahabat yang tak tahu macam mana nak buat latihan ni, boleh lihat ukhti Hamidah punya komen. Yang itu betul jawapan dia. Boleh lihat situ, jom kita baca sama-sama untuk yang atas ni. Kalau yang bawah tu boleh buatkan juga, tamam? Gambar yang pertama. Sebab dia adalah percakapan tau. Percakapan. So, naam. Macam mana kita nak tanya satu, apa panggil, di mana? Kita nak tanya di mana? Di mana tempatnya benda, orang ataupun tempat. Contoh ibnun. Aina mada? Aina ibnun. Aina ibnun. Lepas tu orang tu cakap, hadha huwal ibnu. Ini dia ibnu. Tengok musalla pula. Aina musalla? Aina musalla? Hadha huwa musalla. Hadha huwa musalla. Sahabat-sahabat sebut sebut. Sebab kita nak belajar cara bertanya di mana. Sebab nanti dalam Quran Allah Ta'ala sebut, sahabat-sahabat mungkin akan jumpa ayat ni. Fa'aina tadhhabun? Fa'aina tadhhabun? Ini ke mana kamu semua akan pergi? Tamam. Masjid pula kita cuba sebut. Aina masjid? Hadha huwal masjid. Aina masjid? Hadha huwal masjid. Yang terakhir. Alamak. Apa sudah jadi? Aina hammam? Hadha huwal hammam. Aina hammam? Hadha huwal hammam. Kenapa Ibn tak ada al? Yang mana satu Yang pertama ke yang kedua? Oh, kena ada alif lam, betul. Sebab sini ada alif lam. Okey, sini ada alif lam. Sepatutnya memang kena ada alif lam lah, betul. Sepatutnya kena ada alif lam. Tengok ni. Ainal mi'tafu. Dan al-mi'tafu tu sebenarnya mubtada. Tamam. Ainal ibnu? Ainal musalla? Ainal masjid? Ainal apa lagi yang tadi?
Ainal hammam. Ainal hammam. Okey. Ada alif lam. Bukannya tak ada. Jadi kalau macam soalan Cik Puan Radin, kenapa tiada belum tiada alif lam? Sebenarnya perlu ada alif lam. Cuma di sini untuk di sini tiada alif lam ni sebab dia adalah khabar bagi hadhihi surah God macam tu. Hadhihi surah ibn macam tu ataupun hadhihi ibnun atau hadha ibnun. Hadha musalla. Hadha masjidun. Hadha hammamun. Lebih kurang begitu. Wallahu a'lam. Tamam. Aiwah. Jadi itu untuk yang di atas. Yang di bawah, kita tengok ada tak yang sudah buat. Naam. Ukhti Hamidah juga sudah selesaikan semuanya. Lihat pada Ukhti Hamidah punya. Ainan nadhar. Oh, tak semua. Sebahagian. Surah dengan syajarah. Kita tengok surah dengan syajarah. Ada tak? Tak ada. Okey. Kita start dengan yang bawah ni dulu. Bismillah. Saya kena tunjuk. Ni, surah. Aina as-surah. Aina as-surah. Jadi jawab dia hadhihi hiya surah. Ini dia gambar. Hadhihi hiya surah. Syajarah. Pokok. Mana pokok? Pokok di mana? Aina syajarah. Aina asy-syajarah. Pokok di sini. Hadha hiya hadhihi. Maaf, bukan hadha. Hadhihi hiya syajarah. Hadhihi hiya syajarah. Okey. Yang seterusnya. Cermin mata. Cermin mata di mana? Di mana cermin mata? Aina nadhara? Aina nadhara? Saya jawab hadhihi hiya nadhara. Ini dia cermin mata. Orang tanya lagi, di mana anak perempuan? Ainal ibnah? Ainal ibnah? Di mana anak perempuan? Hadhihi hiyal ibnah. Hadhihi hiyal ibnah. Aiwah. Alhamdulillah, muka surat ni sangat-sangat simple. Cuma buat, apa nama, aplikasikan saja soalan-soalan tadi itu yang kita belajar dalam misal kepada gambar-gambar ini. Simple saja kan? Okey. Jadi, ujian dia sekarang adalah untuk lihat sahabat-sahabat betul faham ataupun tidak tugasan kita buat tadi. Latihan yang kita buat tadi. Okey. Sekarang ni saya nak sahabat-sahabat bagi tahu saya apakah yang dimaksudkan dengan ni. Aina aula tak ada dalam yang kita belajar tadi. Aina ibnuka. Satu yang tu bagi tahu maksud dia. Kemudian bagi tahu ustaz maksud ni pula. Aina ammamuhu. Ini yang kedua. Yang ketiga. Aina suratuna. Yang terakhir. Astagfirullah. Yang terakhir aina Nadharati. Nak tengok sahabat-sahabat jawab tak? Ini dia pokok. Macam tu ya terjemahan dia. Untuk hadhihi hiya syajarah betul. Ini dia pokok. Walakin al-an uridu minkum an tutarjimi hadhil jumal.
Sekarang ni kita nak tengok sahabat-sahabat boleh tak terjemahkan ayat-ayat ini. Bismillah, silakan. Tengok tangan lah. Bila tengok dalam skrin dia jadi nampak tangan kiri. Saya rasa saya kena mirrorkan lah. Boleh tak mirrorkan? Bismillah, kita lihat video capture. Boleh tak settingkan? Aku jadi fitnah nanti. Macam mana kita nak tengok Is filter. Color correction. Scanning. Color key. Tak boleh. Match mask blend. Tiada. Urut biji. Kita nak buat macam mana? Okeylah. Kita lihat jawapan sahabat-sahabat sekalian. Di mana tengok tu. Siti Hamidah. Di mana bilik air dia? Di mana gambar kita? Di mana cermin mata saya? Di mana bilik air dia? Betul. Di mana gambar mana tadi? Di mana bilik air dia? Di mana gambar kami? Bagus. Di mana cermin mata saya? Aywa. Ahsanti ya ukhti Hamidah, anti ajabti tamaman. Ukhti Hamidah dan bagi kita semua sekali. Di mana bilik air dia? Di mana gambar kita? Di mana cermin mata saya? Ukhti Halimah aidan. Betul tu. Jayid, ahsanti, mumtaz. Okey. Dan yang terakhir, sekarang ni cuba buat ataupun cuba untuk jadikan dia bahasa Arab daripada bahasa Melayu. Okey, bersedialah. Okey, cuba buat ayat ni. Tahu atuk kamu. Di mana atuk kamu? Di mana atuk kamu? Di mana atuk kamu? Itu yang pertama. Kalau dah ada jawapan, tulis dalam ruangan komen. Yang kedua, di mana nenek saya? Yang ketiga, di mana? Apa lagi? Cikgu sudah. Dua perutnya. Okey. Di mana makcik kami? Di mana pakcik dia? Last. Buat yang ni lepas tu settle lah. Aina ammuka, aina jadduka, aina jadduka. Bagus, aina jaddati. Betul tu. Di mana nenek saya? Aina jaddati. Kalau di mana atuk kamu? Aina jadduka. Betul. Di mana anak kamu? Mana bilang? Oh, tu untuk tadi. Betul tu. Hadihi hiya ibnuka. Alamak, minta maaf ya Ukhti Zainab. Itu untuk kata tunjuk. Okey. Hadihi hiya ibnuka. Ini dia anak kamu. Hadihi hiya hammamah. Ini dia panggil apa nama? Tandas. Hada suratuna. Ini gambar kami. Hada hiya nadharati. Ini cermin mata saya. Okey, yang tu perlu betulkan sedikit. Macam tadi kita bagi tahu kata tunjuk kena tengok perkataan yang ditunjukkan. Kalau perkataan ditunjukkan itu lelaki, kata tunjuk pun lelaki. Kalau yang ditunjukkan itu perempuan, kata tunjuk pun ikut perempuan. Okey. Tak apa, kita boleh cuba lagi nanti. InsyaAllah bagus.
Okey, untuk, di mana nenek saya, di mana nenek saya, di mana nenek saya, tengok tu, nenek saya. Jadi siapa yang kata aina jaddati, betul. Tapi kalau ada orang kata aina jaddatuka, maaf, itu kalau kamu untuk atuk. Atuk tak ada ta marbutah, itu pun tak ada ta. Jadi aina ammuka, aina jadduka. Jadi sekarang kalau makcik aina ammatuna. Kalau di mana pakcik dia aina ammuhu. Aywa, lebih kurang begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, ada soalan? Kita dah selesai muka surat 36 hari ini. Besok ataupun minggu depan kita masuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa nama tu? Yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dah lupa dah. Untuk muka surat 36, kita masuk muka surat 37 insya-Allah. Tamam? Aywa, sudah betul dah ukhti Hanimah. Aina jadduka, aina jaddati, aina ammatuna, aina ammuhu. Eh, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini saja dululah kelas kita insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguh kelas dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan ya ikhwanana ala hadzal liqa. InsyaAllah kita sambung kelas minggu depan untuk muka surat 37. Yang belum share, mohon bantu share. Yang belum like atau follow page kami, follow dan like page kami lah. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.